Okey, Assalamualaikum cikgu-cikgu. Saya akan buat sikit tutorial panduan bagaimana untuk mencari dan memuat turun dokumen standard, dokumen penjajaran kurikulum melalui portal BPK, bahagian pembangunan kurikulum. Okey, pertama sekali kita buka browser Chrome macam tadi, kemudian type bpk.moe.gov.my. Okey, kalau naik macam tu, terus ke laman web bahagian pembangunan kurikulum. Okey, tunggu dia browse sebab dokumen rasmi ini boleh didapati di laman web ni, selain kita dapat melalui saluran lain lah. Tapi ini adalah saluran rasmi untuk kita mendapatkan dokumen-dokumen yang harus dibaca oleh para pendidik melalui penjajaran kurikulum. Okey, klik saja maklumat berkaitan penjajaran kurikulum. Kemudian tunggu dia search. Okey, dia akan terus ada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dokumen asas. 10 dokumen asas berkaitan dengan penjajaran kurikulum. Yang pertama sekali yang perlu kita view ialah pemakluman mengenai pelaksanaan kurikulum selari pembukaan semula sekolah. Okey, dia akan minta kita punya akaun lah untuk masuk ke situ. Pilih saja. Okey, dia akan terus ke dokumen PDF lah. Okey, surat ni perlu dibaca sebelum baca dokumen lain lah. Okey, pemakluman ni okey macam ni. Dia akan bertarikh 10 Julai. KPM mengumumkan pembukaan sekolah semua tu dengan garis panduan SOP model pengoperasian, dan ada sekolah-sekolah yang memilih model 1, model 2 dan model 3. Jadi yang model 3 tu diperlukan kepada hak ni. Tapi yang lain pun, model lain pun perlu tahu benda ni. Sehubungan dengan itu, bagi membantu guru melaksanakan pengajaran pembelajaran, murid bukan kelas peperiksaan bagi tempoh 2020 ni. Takwim kan dipinda. Kemudian KPM telah menjajarkan semua sukatan kandungan tu bagi memenuhi keperluan khusus mata pelajaran. Okey, KPM menyediakan dokumen kurikulum dijajarkan, penentukan masa minimum dan kit. Okey, ni 3 benda yang asas ni. Kit untuk sekolah, guru dan ibu bapa boleh dimuat turun melalui portal rasmi BPK. Okey, ni sebenarnya yang kita dapat dari saluran lain, asalnya dari sini. Okey, kalau buka grup WhatsApp yang itu PKP dah forward tu, dari sini juga. Kemudian saya pula forward link tu sini juga. Dalam Telegram pun yang ini juga. Jadi ni asas dia. Okey, kalau tak perlu nak print, nak baca ni, baca kat sini pun dah memadai. Sekarang kita faham. Kemudian dokumen kedua ialah pemakluman mengenai pelaksanaan kurikulum selari pembukaan semula prasekolah. Okey, kepada hak prasekolah bolehlah baca ni. Kemudian masa minimum pindaan untuk KSSR. Okey, untuk sekolah rendah, setiap kali ni dia minta permission kita punya akaun lah, masuk saja. Kemudian boleh baca bentuk PDF ni. Minimum dia dibentuk macam ni. Setahun ni untuk tahun 1, 2, tahap 1, tahun 1, 2, 3 macam ni. 67 jam bahasa Melayu, 56 jam bahasa Inggeris, kemudian 50 jam matematik, 45 plus untuk pendidikan Islam tasmid, 45 jam moral, sains 30, PJK 30, kemudian seni 20, muzik 9, bahasa Arab, bahasa Cina ni 15. Okey, ada note bawah tasmid Al-Quran dilaksanakan selama 1 jam seminggu sehingga berakhir sesi persekolahan tahun 2020. Itu tahap 1. Kemudian tahap 2. Ni hak atas tadi SK. Ni bawah ni SJK. Kemudian kita cari tahap 2. Hak bawah ni untuk pendidikan khas. Dan bawah untuk tahap 2 tahun 456. Lebih kurang saja. Tasmid Al-Quran dilaksanakan 1 jam seminggu. Pelaksanaan reka bentuk teknologi maklumat komunikasi bagi tahun 5 dan 6 adalah sebagaimana pelaksanaan surat keliling, tak berubah. Macam tu juga. Maksudnya hak nombor 11 ni reka bentuk teknologi dan TMK tu dia sama.
bilangan jam dia. Ni untuk SJK. Okey, itu saja untuk masa minimum. Kemudian kita undur balik anak panah ni, pergi ke dokumen yang kaitan lah, cadangan pelaksanaan pembelajaran prasekolah. Kita tengok side view sekejap yang prasekolah ni, cadangan pelaksanaan dia. Okey, ni ada muka surat ni, 19 muka surat. Okey, cikgu Pra boleh baca lah ni, daripada isi kandungan sampai kepada pengenalan ni. Okey, dia ada definisi, ada pelaksanaan macam mana. Okey, asasnya sebenarnya sama je. Bagi untuk yang arus perdana pun dia ada kemahiran yang ada dalam DSKP tu dibahagikan kepada kandungan asas, kandungan tambahan dan kandungan pelengkap. Kemudian atas tu kurikulum standard prasekolah semakan 2017 dijajarkan mengambil kira tempoh sekolahan. Okey, ada 3 itu asas, tambahan, pelengkap. Dijajarkan sesuai menggunakan pembelajaran teradun. Di KPM HIN di sini blended learning nak dilaksanakan, menggabungkan teknik pengajaran bersemuka dan tidak bersemuka. Okey, ni ada cara dia. Boleh baca lah. Cadangan aktiviti bertujuan memberi panduan. Ini panduan saja. Peranan dan tanggungjawab guru merancang semua itulah, komunikasi dengan ibu bapa. Ini penting. Ini contoh 240 minit. Mungkin untuk sehari lah kot ni. Pembelajaran sehari di prasekolah. Contoh aktiviti. Kemudian ni sajalah, dia bagi panduan balik. Okay, boleh view tajuk bahasa Melayu semua, English language macam mana. Boleh view sampai 19 muka surat. Okey, ada soalan lazim, diakhiri soalan lazim. Okey, itu prasekolah. Lagi tengok dokumen seterusnya. Bukan apa kita baca ni untuk bagi faham sikit-sikit lah. Okey, kemudian ni hak prasekolah saja yang ini belum lagi. Yang arus perdana dia ada dalam dokumen penjajaran. Okey, kita baca kit penjajaran kurikulum untuk ibu bapa. Ni okey, saya akan buat view satu view untuk kit ibu bapa. Cuma kita display saja. Dia ada bagaimana saya boleh bantu anak saya. Ni FAQ dia. Saya akan buat satu video untuk view yang ni saja, untuk panduan ibu bapa. Salah faham mengenai pembelajaran di rumah, mengganggu ibu bapa untuk bekerja dari rumah. Okey, ni perlu sampai pada ibu bapa. Nanti saya akan buat video balik. Tak tahu 6 muka surat ni. Kita tengok kit untuk sekolah dulu. Kit untuk sekolah. Kit penjajaran kurikulum untuk sekolah. Okey, ni. Ada berapa muka surat? 13 muka surat. Okey, kita view sikit untuk panduan cikgu. Saya buat satu video ni berdasarkan takwim 12 Mac, iaitu hari terakhir sebelum cuti persekolahan peringkat pertama. Murid menjalani 11 minggu sesi, hampir 30% kandungan dah diajar. Okey, semasa PKP dan PKPP, murid tidak dapat mengikuti PDP secara bersemuka sebanyak 71 hari. Okey, meliputi hampir 49% kandungan kurikulum. Kesannya murid telah ketinggalan dan pelajaran kerana aspek kandungan kemahiran nilai asas diperlukan untuk menyambung pembelajaran pada peringkat seterusnya. Okey, dia map balik ni. Okey. Ni yang bawah ni Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember ni pindaan dia. Kemudian objektif dia ada berapa tu? 3, 6 objektif utama. Memastikan kurikulum dapat disampaikan pada tahun 2020. Merapatkan jurang pembelajaran akibat PKP, menyediakan alternatif kepada akses pembelajaran, mengatasi pelbagai kekangan, tiada peranti, tiada internet, semua itulah. Menghasilkan model penjajaran kurikulum semasa dan selepas. Menghasilkan model penjajaran kurikulum yang boleh diaplikasikan pada semua kurikulum. Okey, proses penjajaran dia. Proses dia sama macam pra tadi. Dia ada kandungan asas, kandungan tambahan dan kandungan pelengkap. Okey. Dilaksanakan dengan bimbingan guru menggunakan bilik peralatan khusus. Okey, ni asas, maksudnya bersemuka lah, kita buat bersemuka. Kemudian untuk kandungan tambahan dan pelengkap ni dilaksanakan melalui kaedah lain dengan bimbingan guru secara kendiri, boleh dipelajari merentas subjek. Dilaksanakan mengikut kesesuaian tanpa menjaga. Hak ni kita nak faham bagi betul ni. Okey, hak ni peningkat khas pun dimodularkan secara bersepadu.
Ni untuk pernikahan dia guna istilah modular. Kandungan secara terbuka modular disepadukan dengan menggunakan aktiviti praktikal dan amali. Okey, contoh pernikahan lah guna braille semua ni. Okey, pedagogi dia dirancang mengambil kira kesesuaian kandungan pembelajaran pentadbiran serta kemudahan infrastruktur sumber yang ada. Kemudian pentadbiran dia dilaksanakan mengikut standard prestasi melalui berbagai mod pentadbiran bersesuaian. Okey, yang muka surat 4 ni khusus kepada blended learning. Ni kita nak faham blended learning kat sini. Okey, dia ada dalam bilik darjah, ada luar bilik darjah. Pelibatan dia bukan sekadar guru saja. Dia melibatkan ibu bapa, NGO, komuniti. Ni kita nak bagi faham ibu bapa ni. Bersemuka menggunakan medium sesuai menghasilkan PDP berkesan. Bersemuka dalam talian, kemudian pembelajaran kendiri berstruktur. Ni dia ada gelung dia. Bukan gelong. Dia ada outside, inside, face to face, enrich virtual model, online driver, flex learning, flip classroom, project based learning. Inilah kita nak sana pilihan kepada guru untuk melaksanakan lah. Okey, kemudian peranan sekolah dia maklum. Perkara pertama maklum surat dulu. Perkara kedua bentuk jawatan kuasa. Ketiga dia merangka jadual, penjajah balik jadual. Kemudian perkara keempat dia panitia lah buat rancang semula RPT. Kemudian panitia juga merancang jika ada aktiviti luar bilik darjah lah. Okey, jawatan kuasa kurikulum dia kena pantau, beri panduan kepada guru. Di sinilah kita nak saya nampak kita kena buat PLC PBL, PLC flip learning, macam tu lah. Jadi bagi kita nampak macam mana nak buat, macam mana nak bagi impact pada anak-anak kita. Yang kita nampak sekarang ni, bila PKPP murid tak belajar, jadi garuk kepala lah kan. Macam mana kita nak tarik perhatian dia tu, kena memikir lah. Kemudian peranan guru pula muat turun semua dokumen penjajaran tu dan dibaca dengan di SKP. Okey, analisis balik. Perkara kedua analisis, kemudian rangka balik. Perkara ketiga rangka balik PDP bersemuka dan tidak bersemuka. Kemudian keempat melaksanakan PDP yang pentadbiran, macam itulah. Jadi kita kena teruskanlah apa yang dah berlaku semasa PKP dan libatkan, bukanlah kita habis bersemuka saja, tapi blended learning kena buat. Okey, ni dokumen yang perlu ada. Bahan bantu mengajar, kit pembelajaran murid, video pengajaran dalam pertalian. Tu diminta benda-benda macam tu lah. Nota amali. Jadi penggunaan Google Classroom, platform digital Google Classroom. Jadi benda ni kita kena maksimum lah kan. Ajak balik budak macam mana nak akses di rumah benda ni, ikut kadar kesesuaian kemampuan lah. Okey, ni contoh pembelajaran di rumah. Kita boleh cadangkan pada budak-budak. Contoh lah ni contoh murid yang buat Google Meet semua ni. Ni contoh kita boleh lah buat ikut kemampuan kita macam mana nak buat. Okey, ambil kira faktor, kemudian bagaimana merangka rujuk portal BPK, mengenal pasti. Ni FAQ dah. Okey, boleh baca lah FAQ ni. Memastikan guru tidak terbeban. Untuk KPM buat penjajaran. Pihak sekolah memastikan aktiviti berlaku. Bagi contoh, pihak sekolah boleh menyediakan pelaporan pentadbiran. Boleh buatlah cara tu, macam kaedah kita minta buat budak buat video pendek eksperimen tu, pun salah satulah projek tu pun tak semestinya buat video pendek. Kita buat dia buah gambar ke, dia hantar kat kita, kira evidence dah tu. Bagaimana memastikan pelibatan ibu bapa, ni pentadbir dan guru lah sendiri. Jadi grup WhatsApp yang kita ada sekarang ni kena teruskan lah. Kemudian ni guru. Okey, boleh baca lah FAQ ni. Saya tak mau view semua. Murid di sekolah saya tidak mempunyai capaian. Bagaimana nak melakukan pembelajaran teradun? Dia kata bukan internet semata-mata, boleh sediakan kit pembelajaran, modul, projek eksplorasi, nilai semak, nota amali. Banyak cara lah atas kreativiti kita lah. Apa maksudnya PDP luar bilik darjah dan talian ni lah, maksudnya sekarang ni ikut SOP lah. Sekolah saya melakukan penggiliran murid. Ni yang model 3.
Bagaimana pembelajaran boleh taksih. Okey, habis 13 muka surat. Adakah ibu bapa boleh menjalankan PBD? PBD bukanlah untuk membandingkan tahap penguasaan, tapi bertujuan untuk melihat tahap perkembangan kemajuan murid. Guru boleh melibatkan ibu bapa. Bukanlah ibu bapa tu sebagai pentaksir utama, bantu. Maksudnya kalau katalah nak buat video pendek, jadi ibu bapa ni boleh bagi panduan pada anak dia lah, nak buat video pendek ataupun nak shoot gambar, macam mana nak buat projek tu. Itu maksud dia. Okey, habis view tentang kit untuk sekolah. Saya rasa ni saja dulu. Untuk dokumen nanti saya akan buat satu view lain pula. Cuma saya rasanya caranya sama saja. Nak cari dokumen penjajaran ni, klik dokumen penjajaran, dia akan pergi ke pilihan ni lah. Okey, kita ambil penjajaran hak bawah kali. Curriculum standard, dia akan keluar atas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bolehlah view di sana. Okey, selain BPK, selain nama web BPK kita nak dapatkan ni, merata dah ada di Telegram SKKP sendiri pun ada dah ni. Boleh view ke atas ni, kat media file ni semua ada. Bahasa Arab pun ada sini. Ni yang tak ada nama ni, tengok depan tu. Saya buh tajuk dah. Ni ada sedikit note. Jadi terpula nak print ke tak print ke, tapi cara mudah. Dan siapa yang rasa malas nak baca panjang-panjang, saya try bantu menggunakan video ni lah. Ni RPT yang SK cemplak tu. Ya, ni saya tak. Ni sebenarnya tajuk apa ni, saya bagi nama balik dah ni. Ada WhatsApp tu juga sebenarnya. Okey, boleh tengok. Okey, sedikit sebanyak panduan ni lah. Bolehlah dapatkan daripada grup lain-lain, hak Telegram pun banyak. Cuma kalau search kat atas tu kita boleh cari dah. Okey, nak lebih lanjut tentang blended learning, boleh cari dekat YouTube, mana-mana pun boleh. Biasa lelah ni orang tengok video lah. Okey, saya tunjuk satu. Contohlah kalau nak buat PBL, project based learning ataupun problem based learning, type situ problem based learning. Okey, video-video bahasa Inggeris lah akan keluar situ. Tapi kalau nak hak ni, saya ada satu, type Dr. Zailah. Okey, pergi cari channel dia. Cari channel Dr. Zailah. Dr. Zailah. Dia ni pensyarah RPG Raja Melewar. Dia ada bincang tentang PBL ni. Okey, scroll bawah ni ada part 1 dengan part 2 ni. Okey, boleh apa dia PBL. Kita nak laksana PBL tak berapa nak faham. Okey, boleh view video ni dia buat ni 1 jam lebih ni. Dua part ni. Dia bincang macam mana nak apply. Okey, dokumen tadi. Okey, kalau pasang WhatsApp web, boleh buka kita punya SKKP official ni. Kemudian cari dekat tajuk tu media link and docs. Okey, ni cara nak cepat lah, tak payah scroll. Okey, kemudian klik docs. Di sini ada semua yang Kak Ros dah forward tu. Cuma tajuk lah sini. Sebab post dalam WhatsApp ni kita tak boleh nak rename balik. Atas-atas ni semua panduan ni. Penjajaran kurikulum. Boleh dapat di sini lah. Kalau WhatsApp desktop, WhatsApp web di PC, lebih senang lah untuk kita muat turun ni. Okey, itu saja sikit tambahan. Moga membantulah sikit pemahaman kita berkenaan dengan dokumen penjajaran. Sekian, terima kasih. Untuk memudahkan lagi dapatkan pautan carian dokumen, saya ada tampal dekat description bawah video. Okey, boleh klik kat bawah tu.